berbahaya. Ya, baik. Jadi untuk waktu ini pun jangan dibuat main-main sebab kita kena tahu lebih tepat dan yang paling pasti berkaitan dengan pengurusan kes COVID-19 di rumah. Kerana contohlah kalau ada kes positif di rumah anda, apa yang patut anda lakukan, apa yang sepatutnya anda buat. Jadi semua kita akan kongsikan bersama dengan tetamu kita melalui Skype pada waktu ini. Iaitu kita bersama-sama Dr. Fathana Ismail, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi Hani dengan Ridwan. Ya, saya. Okey. Hari ini kita secara maya lah ya. Kita secara maya, Doktor. Yang sahaja. Paling penting informasinya sampai kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Ya, insya-Allah. Okey, baik. Dan pertama sekali soalan awal ialah kerisauan dan juga keraguan bagi mereka yang mempunyai situasi ahli keluarga ada kes positif. Adakah sebenarnya dalam rumah tu perlu ada pengasingan ataupun seperti biasa saja, Doktor? Okey. Untuk semua sudah maklum ya sebab kerajaan Malaysia sudah mengambil langkah yang terkini adalah untuk merawat dan memantau kes-kes positif COVID-19 di rumah. Langkah ini diambil daripada keputusan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN pada 4 Januari dan juga mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif Pengurusan Bencana KKM sendiri pada 11 Januari. Jadi melalui dua mesyuarat ini kita telah mengambil kata sepakat untuk memantau dan kes-kes positif COVID-19 di rumah. Tetapi ya Hani dengan Ridwan, bukan semua kes COVID yang positif ni kita boleh pantau di rumah. Hanya kes-kes tertentulah yang kita boleh pantau. So untuk mengenal pasti pesakit-pesakit COVID yang boleh dipantau di rumah, ada cara-cara yang kita telah kenal pasti untuk dilakukanlah. Maknanya satu, mereka yang telah positif kes COVID ini, kita akan nilai dahulu. Kita buat assessment dahulu. Sama ada mereka ini boleh diletakkan di rumah atau perlu diletakkan di PKRC ataupun di hospital. Sebenarnya ada 3 aspek yang kita perlu nilai sebelum kita letakkan seseorang pesakit di rumah. Satu adalah dari segi status klinikal pesakit itu sendiri. Nombor 2 adalah status sokongan keluarga pesakit itu sendiri, dan yang ketiga adalah status kediaman dia. So maknanya kalau telah seorang kes telah positif, kita akan tengok dari segi klinikal dia tu ada stage berapa, 1, 2 ataupun 3, 4 atau 5. So yang kita kenal pasti telah diputuskan untuk kita letak mereka yang positif ini di rumah adalah kes-kes yang tiada gejala atau kita panggil asymptomatic. Kategori 1 dan juga kategori 2, tetapi mereka yang mengalami gejala yang ringan ataupun mild symptoms, mungkin ada batuk sikit, sesama, yang tu kita boleh letakkan di rumah. Tetapi bukan itu saja, bukan semua pesakit status 1 dan 2 boleh letak di rumah. Kita tengok juga dari segi kategori umur. Maknanya kita telah tengok pencapaian COVID-19 di Malaysia. Kita kata okey, untuk diletakkan di rumah, mereka yang berumur kurang daripada 60 tahun dan ke bawah dan juga lebih daripada 2 tahun kita boleh letak di rumah. Maknanya bukan semua kes yang kita letak di rumah, walaupun dia adalah kategori 1 dan 2 ringan. Jadi kalau kategori 1 dan kategori 2 setelah dinilai perlu dikuarantinkan di rumah. Jadi bagaimana dengan pemeriksaan harian yang akan dijalankan itu pula bagaimana? Okey, kita ada pemeriksaan sebelum kita jalankan pemeriksaan harian, kita juga tengok dari segi kondisi rumah tersebut. Kalau rumah tu sesuai atau tidak. Contoh kita kata mesti ada sekurang-kurangnya bilik yang berasingan yang boleh tempatkan mereka ini. Sekiranya padat. Contoh kalau kita tengok pekerja-pekerja kilang, sebagai contohnya, di mana rumah kediaman begitu padat dan ramai orang. Jika walaupun dia adalah kategori 1, dia ada simptom, tetapi kediaman itu tidak mengizinkan mereka dijalankan kuarantin di rumah, kita terpaksa letakkan mereka di, contohnya di PKRC atau tempat-tempat lain yang bersesuaian. Dan lagi satu adalah sama ada mereka ni mempunyai sokongan keluarga. Katalah pesakit COVID ini adalah yang dia memang tinggal seorang kat rumah. Mungkin umur dia dah lewat, katalah 59, 58. Tetapi kita rasa ragu-ragu kalau dengan berada sendirian di rumah akan mendatangkan lebih mudarat. Jadi kalau tiada sokongan keluarga, tiada orang atau penjaga bersama individu tersebut, kita
akan letakkan juga di PKRC. So kita akan nilailah bagaimana yang sesuai. Okey. Baik, diharapkan dah menjawab persoalan pada dalam kalangan masyarakat yang terfikir, dia kata macam mana ada setengah orang boleh diasingkan di rumah sendiri dan kenapa yang perlu dibawa ke hospital. Jadi dah dapat dah jawapannya pada pagi bersama dengan Dr. Fatana. Dan seterusnya, kalau seseorang individu itu adalah positif COVID-19, apa yang perlu dia amalkan dan budayakan semasa berada di rumah? Okey Hani, ada banyak benda yang kita perlu amalkan lah. Ya. Termasuk SOP yang sedia ada, yang kita kata kena pakai mask, cuci tangan dan sebagainya. Yang penting nombor satu adalah mereka yang kita pantau di rumah perlu sentiasa berada di rumah. Okey. Stay at home, jangan keluar rumah. Dan mesti sentiasa boleh dihubungi setiap masa. Itu yang penting Hani. Nombor dua adalah kita perlu duduk di bilik yang berasingan. Sebab kita tak nak campur dengan ahli keluarga yang lain yang merupakan kontak pada kita. Dan kalau boleh kita kata kita sarankan mempunyai bilik air yang berasingan. Tetapi sekiranya kita kongsi toilet kan, kita pastikan setiap kali bilik air yang digunakan dibersihkan. Tempat-tempat yang biasa kita peganglah, contoh kalau macam tombol pintu, kepala pipe, flush plumb, yang tu yang kita akan bersihkan sentiasa. Berada di rumah dan juga kita kena pastikan pengudaraan dalam rumah tu adalah bagus. Buka tingkap, kan? Kalau orang-orang di bandar biasanya tingkap akan sentiasa bertutup. So bagi mereka yang golongan duduk di rumah, kita syorkan bila berada di rumah buka tingkap biar udara mengalir dan bertukar. Mungkin kalau menggunakan aircon mungkin malam lah boleh guna, tapi siang kita galakkan mendapat pengudaraan yang baik. Yang aspek lagi satu adalah kita mesti melaporkan status kesihatan kita kepada anggota kesihatan. Walaupun kita berada di rumah, tapi mereka juga masih lagi dipantau sebagaimana kita berada di ward ataupun di PKRC. So setiap hari setiap individu yang kes positif ni kena pantau dari segi apa gejala yang dia ada. Semua dia batuk ke, demam ke, sakit badan ke, ataupun simptom-simptom yang lebih teruk. Contoh mungkin dia rasa sesak nafas ke. So setiap hari dia perlu laporkan kepada anggota kesihatan. Okey, baik. Setelah dilaporkan, prosesnya pula bagaimana? Adakah apabila sudah dikuarantin di rumah dan sudah didapati positif COVID-19, dalam masa dia menjalani kuarantin itu, gejala itu hadir, adakah akan dipindahkan ke hospital ataupun terus kekal di rumah? Okey. Ada dua cara kita buat untuk pemantauan bagi kes-kes yang kita letakkan di rumah. Satu, bagi mereka yang mempunyai smartphone yang boleh downloadkan apps MySejahtera, aplikasi MySejahtera. Di dalam MySejahtera kita ada format kita untuk apa perlu kita pantau. Sign and symptoms lah. Macam saya kata tadi, demam, batuk, sesama, sakit badan, kurang selera makan ataupun kurang kencing dan sebagainya. Itu satu. Bila kita upload ke dalam aplikasi MySejahtera, dia dengan secara automatik dia boleh detect. Kalau you tick yang macam ada simptom-simptom tambahan, dia akan bagi alert dan suruh minta hadir kepada klinik kesihatan terdekat ataupun hospital terdekat. Lagi satu adalah bagi mereka yang tidak punya phone atau tidak ada aplikasi MySejahtera, pihak kesihatan akan membuat panggilan telefon. Jadi sebab itu kita kata walaupun berada di rumah, setiap hari mesti boleh dihubungi. Sebab setiap hari kita akan call tanya keadaan pesakit masing-masing. Dan sekiranya macam tadi, sekiranya telah ada simptom atau makin bertambah teruk, kita sarankan kepada individu tersebut untuk segera pergi kepada klinik kesihatan ataupun hospital, ataupun kalau macam tak larat boleh juga terus panggil 999, call 999 terus untuk dapat langkah yang cepat. Kerana itulah bagi mereka yang mempunyai telefon bimbit, gadget masing-masing, perlu rasa ada tanggungjawab untuk letakkan aplikasi MySejahtera dalam telefon anda supaya memudahkan semua. Okey, dan pertama ada satu soalan lagi. Ada yang mengatakan, saya dah pernah menjalani ujian swab sebelum ini. Adakah perlu diulang kembali? Bagaimana? Kalau sudah katalah kita pernah menjalani ujian swab tu actually dia valid sampai 72 jam. Baik. Ataupun 3 hari. So kalau dah negatif tak perlulah mengalami unless katalah semasa dia dalam kuarantin di rumah, dia buat swab positif, duduk di rumah, tapi kita terpantau sepanjang 10 hari. Tetapi katalah di tengah-tengah tu dia mengalami simptom, kan, ada gejala yang tambah makin teruk, dan mungkin kesihatan akan mengesyorkan individu tersebut untuk datang ke klinik kesihatan untuk membuat ujian swab.
yang lain. Okey. Jadi apabila katakanlah pesakit COVID-19 itu dikuarantinkan di rumah dan juga pada satu tahap mungkin dia sudah sembuh, bila keadaannya pesakit itu boleh dilepaskan daripada kuarantin? Okey. Selalu isu-isu pelepasan yang amat penting lah sebab kebanyakan ramai yang bekerja kan. Untuk kes-kes COVID-19 kategori 1 dan 2 yang kita pantau di rumah, kita sarankan kita akan pantau selama 10 hari. So hari ke-10 tu kita akan tengok sama ada dia masih mempunyai gejala atau tidak. Kalau tak ada gejala, kita akan minta dia hadir ke klinik dan kita akan buat penilaian dan kita akan lepaskanlah daripada kuarantin di rumah. Sama seperti macam kes-kes PUS under surveillance kan. Sama dia punya konsep dia sama. 10 hari daripada tarikh dia didiagnoskan sebagai COVID-19 positif ataupun tarikh daripada last dia mempunyai gejala COVID-19 10 hari. Okey. Baik. Dan doktor, bagi kontak rapat bagaimana pula? Okey, sama juga kontak rapat. Kontak rapat ni adalah penting ya kalau untuk kita membendung dan memutuskan rantaian COVID-19. Sebab itu kalau ada kes, kita terus kita cari, kita kesan dan kita asingkan. Itu penting. Konsep kontak rapat walaupun dalam kuarantin rumah masih sama. Kita akan kesan, kita akan minta kontak rapat itu berada di rumah dan di kuarantin di rumah. Tetapi bagi kes sekarang untuk yang mana yang ada kontak rapat, kita cuma saring bagi kes-kes kontak rapat yang bergejala. Maknanya kalau kontak rapat katalah kita duduk rumah, kita ada adik dan abang, kakak dan mak ayah. Tetapi yang mana yang ada gejala batuk, sesama, demam, yang tu yang kita akan buat swab untuk COVID-19. Betul. Nasihat, mungkin dalam satu rumah itu ada yang positif, ada yang tidak positif. Contohnya anak positif tetapi ibu bapanya tidak positif. Nasihat kepada ibu bapa ataupun penjaga yang berada dalam rumah tersebut. Bagaimana doktor? Ya, sama kalau kita ada kes dalam rumah, so yang lain semua merupakan kontak rapat, semua perlu mengamalkan SOP, memakai mask setiap masa. Kalau kita berinteraksi, ada interaksi antara anak ayah pun, kita mesti pakai pelitup muka dan hidung setiap masa. Amalkan sentiasa basuh tangan dan kurangkan bersentuhan. Dan kalau macam kata mak ayah untuk menjaga makanan kepada anak, penghidangan makanan pun kita kata mesti menggunakan pakai sarung tangan dan juga pakai mask, dan cuci peralatan yang kita guna untuk makan, dan jangan kongsi apa-apa yang alat-alat persendian. Contohnya macam tuala, kalau kat rumah kan kita selalu kongsi tuala, ataupun alat-alat elektronik, macam setengah tu phone dia bagi anak dia main, ataupun iPad kan dia bagi anak dia main. So kalau dalam kes-kes yang ada kes positif dengan negatif, kita seboleh mungkin jangan kongsi peralatan. Okey, baik. Jadi itu dia pesanan-pesanan yang cukup penting untuk diamalkan bagi penjaga kepada pesakit tersebut, dan dalam masa yang sama juga harus dibudayaikan dan amalkan apa yang telah disarankan oleh Dr. Fathana tadi kepada pesakit-pesakit COVID yang dipantau di rumah, maknanya tidak di hospital dan sebagainya. Okey, jadi di penghujung ini Doktor, pesanan secara umum kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, jaga diri masing-masing. Kita perlu bekerjasama untuk melandaikan graf COVID-19. Jaga diri, dan untuk mereka yang berada di rumah, dipantau di rumah, amalkan SOP dengan ketat, jaga pemakanan yang seimbang, makan sayur, makan buah, dan insya-Allah kita bersama boleh memutuskan rantaian COVID-19. Ya. InsyaAllah. Selain daripada penjagaan kendiri juga, paling penting adalah untuk kita menguatkan imuniti badan. Exercise, makan secara sihat juga adalah satu faktor yang perlu kita ambil tahu untuk kita menguatkan badan untuk kita melawan segala penyakit, bukan sahaja COVID-19. Banyak pengisian telah kami kongsikan kepada anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fathana Ismail, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, berkongsi kepada kita bagaimana